Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton live FB Muzium Negara. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersiaran secara langsung dari Muzium Negara bagi program atas talian cerita at Muzium Negara yang bertajuk Pengenalan Ilmu Manuskrip Melayu. Bersama-sama saya pada pagi ini adalah Profesor Dr. Muhammad Mustaqim Muhammad Zarif yang akan mengupas lebih lanjut mengenai ilmu manuskrip Melayu kepada anda semua. Terlebih dahulu, izinkan saya membaca sedikit biodata ringkas beliau. Profesor Dr. Muhammad Mustaqim merupakan Profesor Manuskrip Islam dan Melayu di Universiti Sains Islam Malaysia dinilai Negeri Sembilan. Bidang kepakaran Profesor Mustaqim adalah dalam sejarah sosial dan intelektual umat Islam di Asia Tenggara yang memberi tumpuan kepada manuskrip Jawi dan pengajian Islam. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda dengan kepujian dan ijazah sarjana dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang pengajian Islam serta PhD dalam pengajian Islam dan Timur Tengah dari University of Edinburgh, United Kingdom. Sehingga kini beliau telah menerbitkan pelbagai karya akademik dan mendapat geran daripada pelbagai agensi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang kepakarannya. Beliau juga merupakan pengerusi Lembaga Penasihat dan Manuskrip Melayu di Perpustakaan Negara Malaysia bagi tahun 2020 sehingga 2022, ahli Jawatankuasa Penilaian Manuskrip Melayu di Perpustakaan Negara Malaysia dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka, serta ahli Persatuan Manuskrip Islam Timar yang berpangkalan di Cambridge, United Kingdom sejak tahun 2008. Selain itu, Profesor Dr. Muhammad Mustaqim juga telah dipilih sebagai Fellow Chevening di Pusat Pengajian Islam Oxford, United Kingdom bagi sesi tahun 2020 hingga 2021. Sebelum saya serahkan perbincangan ini kepada Profesor Mustaqim, izinkan saya untuk membacakan definisi manuskrip Melayu dan pengkelasan ilmu manuskrip Melayu terlebih dahulu. Mengikut tarifan yang dikeluarkan oleh Dasar Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia, manuskrip Melayu adalah segala bentuk tulisan tangan menggunakan skrip Jawi dalam bahasa rumpun Melayu mengenai alam dan tamadun Melayu yang berusia sekurang-kurangnya 100 tahun. Dari segi pengkelasan ilmu manuskrip Melayu pula, ilmu manuskrip Melayu boleh dikategorikan kepada beberapa aspek iaitu astrologi, agama, perubatan, ketuhanan, pertukangan, matematik, sastra, seksologi, hiburan, resepi, memasak dan belayar. Okey, tanpa berlengah masa lagi, saya serahkan kepada Profesor Mustaqim untuk mengupas dan membincangkan lebih lanjut topik kita pada pagi ini iaitu pengenalan ilmu manuskrip Melayu. Silakan Prof. Terima kasih Saudara Azam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita pada sesi pada pagi ini dalam program Cerita at Muzium Negara. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Muzium Negara kerana telah sudi berbesar hati menjemput saya untuk berkongsilah sedikit sebanyak tentang manuskrip Melayu. Saya tidaklah berhasrat untuk nak membincangkan sangat secara mendalam ataupun teknikal, tetapi saya rasa mungkin di sesi kita pada kali ini kita lebih memperkenalkan betul. Kerana saya percaya manuskrip ini ramai yang mungkin tak tahu mengenai. Jadi nak katakan tak tahunya masyarakat ataupun kurangnya kesedaran masyarakat tentang manuskrip ini mungkin bertitik tolak dari segi susahnya nak tengok manuskrip. Betul. So jadi di sekolah pun kita tak pernah tengok manuskrip. Sampai sekolah menengah, sampai universiti, kita masuk alam pekerjaan. Jadi di mana kita nak tengok manuskrip tu balik-balik ke muzium jugalah. Betul. Sama ada ke muzium ataupun ke perpustakaan, itu pun perpustakaan tertentu sahajalah. Seperti Perpustakaan Negara. Jadi itu yang menyebabkan ramai yang mungkin tak perasan ataupun tak sedar tentang kewujudan manuskrip. Seperti mana yang saudara sebutkan tadi, memang betul lah. Apa itu manuskrip? Saya rasa itu penting sekali kita cerita sedikit. Manuskrip itu adalah sebarang dokumen yang bertulis tangan. Itu satu perkara yang paling asas. Jadi kenapa kita ada istilah manuskrip? Senang cerita. Jadi orang tanya kan, jadi manuskrip itu buku ke bukan? Jawapannya manuskrip itu adalah buku lah. Betul. Cuma kenapa dipanggil manuskrip? Sebab dia bertulis tangan. Jadi kenapa perlu perbezaan tu? Jadi sebenarnya kalau kita tengok kepada sejarah manusia,
Daripada zaman kuno lagi, apabila manusia menulis menggunakan tangan. Tidak ada alat pencetak, tidak ada teknologi. Jadi kesemua penghasilan umat manusia dipanggil buku, manuskrip lah. So, jadi kesemua yang dihasilkan oleh buku yang kita baca, maknanya tokoh sekian-sekian menghasilkan buku. Itu sebenarnya adalah dalam bentuk bertulis tangan. Cuma pada ketika itu, dia tidak dipanggil sebagai manuskrip. Dia dipanggil sebagai buku sahaja. Tetapi apa yang menyebabkan perubahan itu daripada buku ke manuskrip, timbulnya istilah itu sebenarnya selaras dengan penciptaan teknologi mesin cetak. Okey, jadi kita ada pertengahan abad ke-16 di Gutenberg kan. Itu yang katanya yang moden lah. Kalau kita nak mengirakan kepada siapakah yang mula-mula sekali menghasilkan teknologi cetak tu, kalau block printing tu dah mula di China dah. Betul. Sejak daripada ribuan tahun. Tetapi cuma teknologi itu dia terpendam, dia tak tersebar. Dan dia tidak, mungkin dia merevolusikan dalam konteks kebudayaan Cina, tetapi tidaklah kita katakan dia melebar dan meluas sampai menjadikan satu dunia ini satu revolusi. Tapi apa yang berlaku pada abad ke-16 di Gutenberg, penciptaan mesin cetak ataupun penemuan semula penciptaan mesin cetak oleh Gutenberg itu telah menyebabkan wujudnya satu format baru penerbitan yang nak dipanggil apa. So, jadi di sini kita ada dua. Kita ada satu buku yang bercetak dan satu lagi kita ada buku yang bertulis tangan. Ini buku dan ini buku. So, jadi sedangkan apa perbezaan antara keduanya? Perbezaannya amat jelas. Kalau kita melihat buku pada hari ini, buku mempunyai formatnya yang tersendiri. Buku mempunyai sekurang-kurangnya mempunyai judul. Betul. Dan mempunyai yang paling penting sekali kita katakan kad pengenalan buku, iaitu ISBN. So ISBN itu dengan scan saja ISBN tu kita boleh tahu apa judulnya, apa pengarangnya, berapa halamannya, diterbitkan di mana dan segala apanya, saiznya dan segala macam lagi bentuk. Dan apabila kita buka buku itu, kita akan melihat dalam itu dia akan ada table of content, halaman kandungan. Dan buku juga mempunyai muka surat. Dan buku juga mempunyai rujukan, indeks. Dan di akhir biasanya ini bukanlah buku yang bercetak ya, tapi di akhirnya di kulit belakang juga akan mempunyai blurb. Akan mempunyai blurb dan juga kita katakan sinopsis buku dan juga biodata mengenai pengarang. Dan juga harganya biasanya sekali kan. So itu adalah buku. Tapi pada masa yang sama juga kita mempunyai satu lagi bentuk tulisan yang dalam bertulis tangan. Apakah sifatnya bentuk tulisan yang bertulis tangan ni? Macam inilah sifatnya. Seperti mana kalau kita dalam hari ini lah, dalam dunia hari ini, kalau kita nak ceritakan tentang manuskrip ni sebenarnya masih wujud. Betul. Cuma mungkin pihak muzium dan pihak perpustakaan tak iktiraf lah. Sebab takrifan tadi yang disebutkan, hendaklah tulisan tangan itu sekurang-kurangnya berusia 100 tahun. Kalau di Indonesia mungkin 50 tahun, cagar budaya ya. Tetapi kalau bagi kita hari ini, misalnya kalau saya mendengar misalnya sesi pada pagi ini dan saya menulis nota, adakah tulisan nota saya di dalam buku catatan saya itu dianggap sebagai manuskrip? Dari segi takrifan ya, itu adalah manuskrip. Cuma isunya adakah manuskrip itu bernilai? Itu jawapannya mungkin tidak. Mungkin tulisan kita ataupun tulisan saudara-saudari akan bernilai selepas tempoh tertentu, dan mungkin juga terutamanya apabila saudara misalnya satu masa kelak menjadi Perdana Menteri misalnya, ataupun menjadi seorang tokoh yang terkenal. Dan di situlah selepas 100 tahun apabila orang melihat, oh ini rupanya diary peribadi kepada Tan Sri sekian-sekian atau tokoh sekian-sekian. Dan di situlah nanti dia akan menjadi rebutan pihak perpustakaan, pihak muzium, pihak arkib. Maka berlumba-lumba untuk datang mengumpulkan tulisan-tulisan tangan itu yang dikenali sebagai manuskrip. Jadi seperti mana lazimnya tulisan kita, buku nota kita tidak ada judul karya. Mana ada judul karya? Tengok seperti ini kan. Ini satu contoh yang menarik, manuskrip daripada Aceh. Ya, dari Aceh, rumpun Melayu, daripada Aceh, yang mana di penjilidannya itu dibuat daripada kain. Kain songkit. So jadi tak perlu bagi pemilik manuskrip itu untuk meletakkan judul, kerana sasarannya adalah dirinya sendiri. So, jadi kalau kita buka, apatah lagi kalau kita nak mencari ISBN, langsunglah tak akan ada. Sebab dia bukanlah satu benda yang bercetak, dan dia jugalah bukan satu benda yang rasmi. Jadi sebenarnya manuskrip ni lebih banyak yang bersifat personal sebenarnya, yang dihasilkan oleh sekumpulan ataupun kita katakan budaya masyarakat tertentu yang melambangkan kurun masa yang tertentu.
Jadi disebabkan perbezaan yang begitu ketara ini, terdapat keperluan di barat pada ketika itu untuk membezakan antara buku bercetak dan buku yang bertulis tangan. Jadi disebabkan dengan penemuan ataupun penciptaan mesin cetak telah merevolusikan kita katakan cara penghasilan dan juga perekodan ilmu, sehingga banyak karya-karya dihasilkan, dicetak dan sebagainya. Jadi mereka mengambil keputusan mengatakan buku yang bercetak itu dikenali sebagai books ataupun buku. Manakala buku-buku yang bertulis tangan yang sebelum ini dikenali sebagai buku, jadi perlu direka satu istilah baru, dan istilah itu diambil sebenarnya manuskrip daripada bahasa Latin, iaitu daripada dua perkataan, iaitu manu dan scriptum. So manu adalah tangan, ya. Jadi kalau kita kata hari ini kita kerja manual tu kerja by hand lah. So iaitu asasnya jadi manual. So tangan, scriptum adalah tulisan. So jadi sebarang dokumen yang bertulis tangan. So di situlah baru mula timbulnya istilah manuskrip. Sebab tu misalnya kalau kita nak merujuk kepada karya-karya yang mungkin 600-700 tahun yang silam, kita nak mencari istilah manuskrip itu memang tak akan ada lah. Sebab dia sebenarnya istilah yang moden, yang timbul itu atas dasar keperluan untuk membezakan antara yang bercetak dan yang bertulis tangan. So jadi itu antara ringkasnya lah. Dan kita di Malaysia kita menggunakan istilah daripada Inggeris ni yang telah kita melayukan. Dan ada satu lagi istilah yang boleh kita gunakan untuk merujuk kepada manuskrip, iaitu naskah lah. Naskah. Cuma naskah ini adalah agak umum, kerana naskah juga boleh bermaksud kepada setiap kita panggil tu edition kan, satu version itu boleh juga dipanggil sebagai naskah. So jadi itu sebenarnya antara perbezaan yang membezakan kita katakan antara manuskrip dan buku. Buku sifatnya adalah formal, dia dikawal, mutunya dikawal, kita katakan piawaiannya dikawal. Untuk menghasilkan buku, kalau mengikut kepada takrifan daripada bangsa-bangsa bersatu, sekurang-kurangnya hendaklah memenuhi kita katakan halaman bilangan halaman yang tertentu, barulah boleh diiktiraf sebagai buku. So, sedangkan manuskrip tidak. Betul. Manuskrip adalah satu benda yang bentuk, seperti mana saya sebut tadi, satu bentuk yang personal, yang lahir atas dasar keperluan. Misalnya pada ketika itu kan, apabila kita nak bercerita tentang manuskrip, kita perlu memahami bukan pada masa ini, tetapi pada masa ia dihasilkan. Kalau kita menceritakan tentang manuskrip Melayu, bukan pada masa selepas merdeka, pada masa moden, bukan, tetapi pada masa zaman kesultanan, misalnya zaman penjajahan barat, abad ke-18, 19. Bagaimanakah orang Melayu pada ketika itu berusaha untuk merekodkan ilmu dan juga melestarikan kita katakan penyampaian ilmu itu dari satu generasi ke generasi yang lain. So itulah secara ringkasnya lah kalau kita nak cerita tentang manuskrip, konsep itu, ya, sebagai konsep. Betul. So dari segi itu dari kita mention about konsep manuskrip sendiri, tapi dari segi manuskrip Melayu itu sendiri, so apa perbezaan ketara yang Doktor boleh cakap berbandingkanlah dengan konsep yang Doktor utarakan yang digagaskan ataupun oleh bagi golongan masyarakat barat sebenarnya? Okey, sebenarnya manuskrip ini dia adalah satu yang seperti mana saya sebutkan tadi, dia ada dua lah pengaruh yang cukup besar yang mempengaruhi manuskrip. Yang pertama sekali adalah kita katakan pengaruh ideologi dan juga kita katakan untuk mencari bahasa yang lebih mudah untuk kita katakan worldview lah, ataupun kita katakan kerangka pemikiran sesuatu yang mendasari sesuatu masyarakat. Okey, dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita panggil sebagai kepandaian ataupun kebijaksanaan tempatan. Dan yang pertama ini berkait dengan kita katakan unsur-unsur ataupun pengaruh-pengaruh yang dominan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, kita tahu alam Melayu pada suatu ketika dulu mengalami proses kita panggil indianisasi. Okey, proses indianisasi di mana pengaruh-pengaruh daripada benua India itu datang dan menyerap masuk di dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, dan kita dapat melihat kesan-kesannya bukan sahaja dari aspek bahasa, sastra, tapi juga dari aspek kita panggil visual arts,
Sebagai juga dalam contoh seni bina, kita ada Borobudurnya, kita ada Prambanannya, kita ada candi-candi, itu semua Dekat sini pun menjadikan kita ada Lembah Bujang, Lembah Bujang dan sebagainya, dan itu maknanya melambangkan kita katakan pengaruh yang luar dan juga pengaruh yang wujud dalam aspek agama dan juga dalam aspek kepercayaan. Sebab itu banyak yang kita sebutkan pada hari ini, misalnya kan kepercayaan-kepercayaan yang tahyul, misalnya kan kepercayaan-kepercayaan kepada dewa, kepercayaan-kepercayaan kepada semangat, yang mana daripada unsur-unsur animisme telah diserapkan dengan unsur-unsur pengindiaan itu tadi, telah melahirkan kita panggil juga sistem tebu kan, yang masyarakat Melayu, adat resam kepercayaannya yang tersendiri. Jadi bila kita lihat mustahillah satu kebudayaan yang begitu besar tidak mempunyai satu budaya tulis, kerana budaya menulis ini merupakan satu kita katakan lambang pencapaian dan juga ketinggian tamadun. Jadi sebenarnya apabila orang Melayu yang duduk di bawah pengaruh Indianisasi tersebut menulis, mereka akan menghasilkan penulisannya yang mirip kepada budaya berkenaan. Jadi kita melihat di India misalnya penulisan lazimnya dilakukan menggunakan daun teliput. Daun teliput ini maknanya kita panggil sini daun palma lah. Daun palma. So jadi apabila itulah induknya yang sering digunakan, so jadi kebanyakan daripada karya-karya yang dihasilkan dalam zaman kita katakan pengaruh India tersebut, karya-karya tersebut juga dihasilkan menggunakan bentuk dan model dan standard yang hampir sama. Jadi kalau boleh kita scroll sikit saya lagi ya. Okey, misalnya begini ya. Ini adalah daun lontar. Jadi daun lontar ini kalau kita lihat ini ditulis bukan menggunakan dengan aksara Jawi, bukan aksara Melayu, tetapi lebih kepada tulisan Jawa kuno. Yang mana sekarang pada masa ini masih lagi dihasilkan oleh masyarakat di Bali dan juga setengah masyarakat di Pulau Jawa. Dan ini sebenarnya melambangkan kita katakan budaya daripada pengaruh India tersebut. So jadi apabila kita katakan itu, dan yang keduanya pengaruh itu, yang pertama tadi pengaruh dari segi pemikiran dan juga kita katakan keilmuan tadi tu, dan yang kedua adalah pengaruh bahan tempatan. Jadi apabila kita melihat di India, terutama di selatan India adalah tropika, dan tropika banyak mempunyai pokok palma dan daun palma, dan mereka menulis menggunakan bahan tersebut. Dan kita lihat hampir sama juga spesies-spesies tumbuhan yang ada di tanah Melayu, iaitu daun lontar ini adalah sejenis daun palma lah, yang pokok lontar, dan banyak jugalah mungkin di lain tempat lain kita katakan nama yang disebut, tapi dia spesies palma yang hampir dengannya di tanah Melayu ini adalah pokok nipah. So jadi kita melihat juga sebenarnya ada orang Melayu yang menulis di atas daun nipah. Tetapi walaupun menggunakan, saya akan tunjukkan ya, walaupun menggunakan metod yang sama ataupun bahan yang sama, tetapi piawaian sudah berubah. Disebabkan apa? Disebabkan oleh perubahan kita katakan pengaruh tadi yang ada tu. So pengaruh ideologi dan juga yang keduanya adalah unsur-unsur bahan tempatan yang ada. Sebab itu kalau kita melihat misalnya manuskrip Eropah, kan medieval English manuskrip misalnya ataupun European manuskrip, kita akan melihat perbezaan yang begitu ketara. Yang pertama sekali adalah dari segi formatnya. Formatnya bukanlah seperti mana format yang datang daripada India ataupun yang datang daripada China ataupun yang datang daripada Arab. Sebaliknya formatnya adalah seperti mana yang dibangunkan mengikut kepada budaya kita katakan agama Kristian yang telah scholasticism yang telah kita katakan berakar umbi dalam kebudayaannya. Dan yang kedua, bahan yang digunakan. Kebanyakan daripada manuskrip barat menggunakan bahan yang dibuat daripada parchment, daripada belulang, daripada kulit haiwan. Dan mereka jarang dan mereka sebenarnya orang barat tidak tahu menahu tentang kertas. Sehinggalah mereka diperkenalkan dengan cara dan kaedah penghasilan kertas oleh orang Arab. Itu sekitar abad ke-11 dan 12 lah, abad ke-11. Barulah mereka tahu menggunakan kertas, menghasilkan kertas, dan di peringkat awal pun juga mereka tidak banyak menggunakannya untuk menulis. Sebab itulah saya katakan apabila kertas dihasilkan di Eropah, penggunaan kertas lebih banyak digunakan untuk mencetak, sehingga kita katakan menduplikasikan ataupun menyebarluaskan ilmu ataupun buku itu dengan dengan kadar yang begitu tinggi, begitu cepat yang tak pernah berlaku sebelum itu. Jadi kita lihat sini yang belah kanan ini, sebenarnya ini juga adalah daun lontar, tetapi kita lihat formatnya berbeza. Kenapakah formatnya berbeza? Sebabnya dia dihasilkan oleh orang Melayu ataupun rumpun Melayu, tapi dalam dua tempoh zaman yang berbeza. Ini adalah zaman yang masih lagi dipengaruhi oleh pengaruh India.
Sedangkan yang di kanan itu, yang berbentuk buku adalah dipengaruhi oleh budaya Arab ataupun budaya Islam. Ini menarik ya, sebab Islam, budaya Islam menghasilkan manuskrip dalam bentuk buku. Ataupun apa yang kita sebut sebagai kodeks lah. Iaitu satu yang berbentuk buku, yang maknanya ini buku lah, ini kodeks. Jadi apabila kita lihat ya, perubahan yang berlaku itu, apabila orang Melayu mula menulis, tetapi dia menggunakan penulisan itu di bawah pengaruh Islam, keilmuan Islam, dia tidak lagi menulis dalam bentuk ataupun format yang lama. Dia mula menghasilkan dalam bentuk buku, walaupun menggunakan bahan yang sama, dan juga menggunakan elemen-elemen yang berbeza lah. Misalnya dalam konteks manuskrip Islam ini, kita menggunakan tulisan Jawi. Tulisan Jawi. So kalau boleh saudara scroll lagi, ada satu okey, ini satu lagi ya. Ini ada satu lagi kalau kita lihat. Ini adalah sebenarnya, ini bukan Melayu lah dalam konteks yang sebenarnya, kalau kita dalam apa takrifan yang sempit, tapi dalam konsep rumpun alam Melayu, ini adalah manuskrip Batak. Manuskrip Batak yang dibuat daripada kulit ni lah, kulit pohon, kulit pohon dan kulit kayu. Dan ini sebenarnya dalam bentuk yang begitu, kita katakan kalau istilah dasarnya itu dalam bentuk scroll lah, dalam bentuk gulungan, tetapi dia bukanlah gulungan yang asli itu, tetapi dia lebih dalam bentuk, kita boleh panggil sebagai konsertina lah. Konsertina ataupun accordion style punya manuskrip. Dan ini sebenarnya adalah tulisan, ini adalah tulisan Melayu, tulisan Batak lah. Tulisan Batak yang dipanggil yang juga hampir sama dengannya tulisan Kerinci, Lampung, yang sekarang ni memang kita tak jumpa lagi dah lah. Kerana tulisan-tulisan ini yang digunakan sebelum daripada kedatangan Jawi. Apabila tersebar meluasnya kedatangan Islam dan penggunaan tulisan Jawi, maka tulisan-tulisan begini yang mungkin pernah satu ketika dulu digunakan, dah tidak lagi digunakan, melainkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan lazimnya ini kita panggil pustaha lah. Batak ini biasa manuskrip begini kita panggil pustaha. Dan ini biasanya dibawa oleh orang yang dipanggil sebagai datu lah. Datu ni biasanya dia lebih kepada bomoh dia lah, medicine man. Biasanya yang ni dia akan diletakkan dalam satu bag. Bag itu dibuat daripada kulit dan dia akan sandang. Jadi mana-mana datu ni pergi untuk mengubat dan sebagainya, dia akan buka lah ini sebagai buku manualnya. Dan apa kandungannya dalam ni, kandungannya lazimnya lah mantra-mantra dan juga jampi-jampi, dan juga kadang-kadang ada formula-formula untuk perawatan dan sebagainya. Kalau yang ni sama dengan kertas daluang tu ke doktor? Yang ni ada yang daluang, tapi ini bukan daluang, ini kulit kayu. Kulit kayu tu lah. Jadi kalau boleh scroll bawah ni, ini tengok. Jadi ini sama juga. Ini kita katakan ini orang Melayu tulis menggunakan konsep yang sama, konsertina, tetapi telah ditulis dengan menggunakan kita katakan tulisan Jawi. Tetapi menariknya apabila orang Melayu lazimnya, bukan biasanya, lazimnya apabila menulis, kita katakan genre keilmuan lah, sastra, ilmu dan sebagainya, lazimnya mereka akan menulis dalam bentuk buku. Dalam format buku. Kenapa? Kerana format buku adalah satu format yang kita katakan rasmi lah untuk merakamkan ilmu secara serius. Ini macam sekarang ni pun dah menjadi satu convention kan. Apabila kita belajar pun kita kata apa? Oh, buku teks dalam bentuk buku. Kalau dalam bentuk helaian itu, dia mungkin ilmu, tetapi dia mungkin tidak sama, kita katakan pemberatnya itu dengan buku. So jadi kalau kita lihat, orang Melayu juga ada menghasilkan tulisan ataupun penulisan karya dalam bentuk konsertina tadi atau accordion, yang sekarang ni kalau kita panggil macam brosur lah, kan, dalam bentuk lipatan gitu. Tetapi kontennya itu bukan ilmu dalam konteks keilmuan itu, tapi lebih kepada ilmu tradisional. Sebagai macam ni kan kitab ketika ini adalah kitab ilmu ramalan. Lebih sama juga, nampak, kita nampak fungsi yang mungkin lebih kurang sama. Tetapi kita katakan mungkin ada sedikit perubahan yang berlaku disebabkan perubahan-perubahan yang saya sebutkan tadi. Tapi adakah disebabkan pengaruh Arab tu sendiri yang menyebabkan perbezaan penggunaan bentuk dan buku dan juga konsertina tu? Ke ataupun Melayu sendiri memang dah decide okey, kalau yang kalau yang brochure ni yang macam brochure ni untuk yang ilmu tu kan, kalau yang macam buku ni untuk yang more formal ilmu tu kan. Dia begini, saya rasa benda ni dia convention, tetapi convention ni unwritten lah, tak tertulis. Sebab seperti mana kan dulu kita menggunakan format, kita katakan karya-karya India tanpa kita mempersoalkan. Ini saya rasa isunya lebih kepada dominan lah, siapa yang dominan. Seperti mana kita pada hari ini, sekiranya saya nak menulis karya ilmiah dalam bentuk ini, saya rasa tak akan diiktiraf sebagai karya ilmiah.
Kerana apa? Conventionnya pada hari ini, okey, sekiranya saya nak menulis, ini adalah formatnya, ini adalah okey, citationnya begini, kena ikut Chicago Manual of Style, kena ikut APA, itu convention. Di mana tertulis? Tidak ada yang tertulis. Ini adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, yang dominan di mana masyarakat mengikut. Jadi apabila kedatangan Islam, jadi kedatangan Islam itu membawa bersamanya ialah perubahan-perubahan. Dia tidak menafikan perkembangan-perkembangan yang berlaku sebelumnya, tetapi berlaku perubahan. Dan perubahan-perubahan itulah antaranya yang menunjukkan, inilah antara aspek yang kita katakan aspek fizikal, manifestasi kepada perubahan tersebut. Kalau boleh scroll lagi, ada satu saya nak tunjukkan, lagi bawah sikit. Lagi. Ke dah terlepas, saya bawah sikit. Lagi bawah sikit. Cuba naik atas sikit. Belum lagi, turun bawah. Jadi dah tengok gambar dah dulu, tak apalah, tengok gambar. Okey, kejap. Lagi. Okey, yang ni di sini. Okey, yang ni menarik. Yang ni sebab ini yang dibuat daripada di atas daluang. Daluang itu kalau bahasa Melayu, daluang itu bahasa Jawa. Kalau Melayu kita panggil jeluang. Kertas jeluang. Cumanya setahu saya lah, kalau mungkin ada dulu, tapi pada masa sekarang tak ada lah kita bukti yang kita menunjukkan orang Melayu pernah buat jeluang. Kerana kertas jeluang ini ataupun daluang ini dibuat daripada kulit kayu. Kulit kayu dalam, kulit kayu daripada pokok kalau di Indonesia dipanggil pohon saeh. Pohon saeh ini kalau kita dalam bahasa mudahnya dia panggil mulberry, paper mulberry. Paper mulberry tree. Pokok paper mulberry tree. Pokok paper mulberry ni jugalah yang digunakan oleh orang Jepun sekarang ni untuk menghasilkan kertas. Kan kertas washi, washi paper yang dibuat untuk origami, semua daripada bahan yang sama. Cuma yang membezakan teknologi pengolahan. Ini agak kasar dan agak kita katakan tidak refine lah. Sedangkan yang di Jepun itu dia telah berjaya memproses fiber ataupun serat daripada paper mulberry tree sehingga menjadikannya satu kertas yang begitu lembut dan juga begitu kualiti tinggi lah. Okey, apa yang saya nak tunjukkan di sini sebenarnya, ini adalah tulisan Melayu, tulisan rencong lah. Dipanggil tulisan rencong ataupun biasa diorang panggil tulisan ulu lah. Sebab yang gunakan ni banyak orang-orang ulu, iaitu bukan di Malaysia ya, ini di Sumatera, di Sumatera Selatan, terutamanya di area Lampung, Kerinci dan sebagainya. Dan ini adalah antara yang manuskrip yang tertua sekali. Sekiranya, ini kita tengok, kalau manuskrip Jawi yang tertua adalah terjemahan Aqaid Nasafi. Itu dalam tulisan Jawi, itu bertarikh sekitar 1596 kalau tak silap saya. Tetapi ini yang lebih awal lagi, yang dijumpai di Jambi, di Kerinci, tahun bertarikh 1397. Dalam tulisan Ulu, dan ini adalah kandungannya adalah adat resam ataupun kita panggilkan adat setempat lah. Undang-undang adat tanah setempat. Tapi menariknya apa di sini? Dua teks yang sama tapi dua cara penulisan yang berbeza. Ini sebenarnya adalah tulisan semula, penyalinan semula. Tengok, selari dengan perkembangan Islam, apabila orang telah mula masuk Islam, jadi saya katakan ini walaupun budaya asalnya itu jadi sudah mula ditinggalkan tanpa sebarang paksaan dan mereka mengikut convention yang baru untuk menulis. Dan di sini apabila mereka menyalin semula kod undang-undang tanah ini dah disalin dalam bentuk menggunakan tulisan Jawi. Dan dalam tengok perbezaan satu lagi yang ketara, ini menggunakan daluang dan ini menggunakan kertas. Kertas Eropah. Kertas Eropah. So jadi kita nampak perbezaan itu. Perbezaan itu memang wujud. Tapi kita lihat ini manifestasi. Kalau disebutkan daluang dan begini, ini tak ada. Ini hanya manuskrip Melayu sahaja. Sebab tu saya kata dia kita nak katakan ia sepenuhnya Arab, tidak. Tetapi di dalam kita katakan mungkin yang nampak macam Arab, mungkin disebabkan penggunaan bahasa-bahasa Arab dalam tu kan, istilah Arab. Seperti manalah kita pada hari ini kan kita bercakap, kita akan campur dengan Inggeris. Betul. Supaya lebih trendy kan. Nak pergi mana? Saya nak pergi kafe. Dia tak cakap saya nak pergi kantin, tu. Kantin pun bahasa pasar. Bahasa pasar kan. Of course lah kan. Begitulah. Tak katalah. Kita tak kata begitulah. Kita kata so nak pergi mana? So nak pergi mana? Begitulah. Sama jugalah pada zaman ini, apabila dominannya kita katakan budaya Islam berteraskan kepada Arab, jadi lebih juga trendy pada masa itu, lebih fashionnya pada masa itu menggunakan istilah-istilah Arab. Sebab tu bila kita lihat misalnya hari ini manuskrip Melayu, apabila kita buka kadang-kadang kita kata nama manuskrip Melayu. Kenapa banyak sangat perkataan Arab dalam ni? Susah saya nak faham. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Dan kalau kita buka kepada manuskrip yang sebelum Islam,
Dan kita akan menjumpai banyaklah perkataan-perkataan Sanskrit dan juga istilah-istilah yang syarat bagi kita katakan worldview untuk Hindu, Buddha. Itu adalah satu perkara yang lazim lah. Betul. Tapi yang penggunaan daluang ni, adakah memang kita macam cakap proses indiniasi tu kan memang kita adopt memang daripada lokal ke, ataupun pengaruh India tu sendiri yang macam menunjukkan yang okey kita akan guna yang Prof rasa lah akan guna kertas daluang ni untuk buat manuskrip tu. Daluang ni sebenarnya digunakan di Jawa. Jawa memang dari secara tradisinya daripada Jawa lah. Walaupun dia digunakan pada zaman dulu, istilah daluang ni pun ada banyak juga orang kata apa, cerita-cerita di sebalik itulah kenapa dipanggil daluang. Ada yang kata sebabkan dua perkataan Jawa, dalu dan wong. Wong tu orang kan, so dalu malam, so orang malam. Kenapa kata orang malam? Sebab zaman dulu pujangga lazimnya adalah orang-orang Brahman kan, orang-orang agama yang menulis. So jadi merekanya lazimnya menulis hikayat-hikayat tu kan, Seri Rama dan juga kita katakan karya-karya agung tu di dalam bahasa di waktu malam, dan mereka menggunakan kertas daluang. Kertas daluang tak ada di India, hanya ada di alam Melayu. Dia memang lokalnya alam Melayu. Tetapi menariknya bahan daluang ini selain daripada dibuat kertas, dia juga sebenarnya digunakan oleh kaum kita katakan orang asli lah. Walaupun kita tak pernah dengar, ada sebenarnya orang asli di Indonesia tu. Di Pulau Jawa tu ada. Dia dipanggil tu, nama dia suku Badui, kalau pernah dengar. Bukan Badui ya, Badui Arab. Ini Badui ya, Badui. Jadi dia di Jawa Barat, dia ada suku Badui, dan mereka ini sebenarnya lebih, kalau tengok pakaian dia dibuat daripada bahan yang sama dengan daluang. So jadi tak kuatnya daluang ni boleh dibasuh, tak akan koyak. So boleh dibasuh, boleh dipakai semula, boleh dikeringkan. Dan orang-orang Jawa lain biasanya menggunakan daluang sebagai pakaian untuk bertapa. So jadi kalau katakan pakaian tapa tu untuk bertapa, daluang lah. Daluang jugalah. Sebab dia menunjukkan kita katakan pakaian yang kasar. Jadi seolah-olahnya untuk mendapatkan sesuatu kita katakan kesaktian atau kesucian diri itu perlulah menggunakan benda-benda yang kita katakan yang bukanlah benda-benda yang mewah kan, tapi benda-benda yang macam tadi itulah, yang kasar dan sebagainya, untuk merendah diri. Okay. So saya rasa satu lagi poin yang menarik mengenai manuskrip Melayu ni adalah hiasan, iluminasi di manuskrip itulah. Kan. So di sini. So boleh Prof ceritakan lebih lanjut tak mengenai hiasan? So, bagi saya macam mungkin orang Malaysia kita atau orang Melayu sendiri macam kurang tertarik pada manuskrip Melayu pasal kurangnya hiasan iluminasi itu berbanding di Eropah lah. Sekolah Eropah kalau kita tahu manuskrip tu penuh syarat dengan iluminasi dan juga gambar raja apa semua kan, berbanding dengan manuskrip Melayu lah kan. So apa pendapat Prof? Okey, dia satu, sebab tu saya kata dia sebenarnya kenapa banyak tak banyak iluminasi yang pertama, dan keduanya kenapakah motif-motif macam tu saja. Kan macam ni kan, motif yang lebih kepada vegetal lah, kita katakan yang lebih kepada flora. Tetapi kurang kepada kita katakan imej-imej manusia, haiwan, melainkan dalam kita katakan teks-teks tertentu lah. Kenapa? Sebenarnya dia berkait rapat dengan tradisi yang saya kata yang mendominasi tadi. Seperti mana halnya pada hari ini kalau kita tengok kan penulisan ilmiah jarang ada gambar. Jarang ada corak. Begitu jugalah. Betul. Sekiranya sesuatu itu adalah sesuatu yang serius, jadi jaranglah. Cumanya dalam tradisi Islam, dia mempunyai kita katakan hiasan. Dalam manuskrip Melayu, tidak semua manuskrip dihias, hanya sedikit sahaja yang dihias. Dan biasanya manuskrip yang dihias ataupun kita panggil yang beriluminasi, itu sebenarnya juga bergantung kepada kita katakan tujuan ia dihasilkan. Misalnya saya sebagai seorang pelajar, saya belajar dan saya ingin menyalin buku ini, saya tidak akan mempunyai masa dan juga kita katakan sumber untuk menghasilkan satu hiasan yang begitu indah. Lazimnya hiasan ini dihasilkan oleh orang-orang yang berpengaruh, mempunyai wang, seperti mana kita katakan pembesar, juga sultan, raja dan sebagainya. Dan mereka bukan sahaja kita katakan menghargai manuskrip dari segi kandungannya, tetapi juga dari segi estetiknya, dari segi keseniannya. Jadi di situlah mereka kita katakan meletakkan ataupun menzahirkan kehalusan, ketinggian budaya menerusi hiasan-hiasan yang terdapat dalam manuskrip. Dan lazimnya juga manuskrip yang betul-betul yang dihias dengan begitu indah, lazimnya adalah manuskrip bagi teks yang amat dihormati. Dan bagi orang Islam, teks yang amat dihormati dan amat disanjungi adalah Al-Quran. Al-Quran. Kita ada few gambar Quran. Sebab itulah kita tengok ya. Jadi kita tengok. Jadi sebenarnya sebagai contoh, ini adalah
antara yang dihias. Kenapa dihias? Kerana ini menunjukkan bukan sahaja ketinggian teks itu, tetapi juga apabila misalnya kita buka saja manuskrip itu, kita melihat dengan satu hiasan yang begitu indah, begitu cantik, jadi takkan kita nak campak, takkan kita nak letak tak tentu hala kan. So jadi itulah antara fungsinya jugalah. Dan ini sebenarnya kenapa kaedah pelaksanaan ataupun hiasan ini mungkin macam di peringkat, kalau boleh kembali kepada teks asal tadi, yang kembali tadi, yang ini sebabkan ini adalah karya sastra, kita panggilkan kitab. Jadi kitab ini adalah ilmu kan, ilmu yang kita katakan yang agak mungkin serius kan, yang mungkin tidak dibaca oleh semua orang. Jadi hiasannya ini hanya dilakukan bukan sepenuh halaman, tetapi di peringkat atas yang kita panggilkan frontispiece lah. Ini dipanggil frontispiece, dan frontispiece ini adalah kaedah kita panggil kaedah pendekorasian, guna Inggeris juga lah, kaedah penghiasan lah, kaedah penghiasan manuskrip separa yang diadaptasikan daripada kita panggil tradisi Parsi lah. Dan di sini dia menunjukkan ini sebenarnya manuskrip ini berasal daripada Patani, dan ini menunjukkan kepada kita bahawa pemiliknya bukanlah calang-calang orang, bukanlah orang-orang biasa. Sekurang-kurangnya manuskrip ini dimiliki oleh pembesar ataupun raja tertentu. Tetapi kalau kita balik kepada Al-Quran tadi, Al-Quran itu memang dihias. Satu lagi, kalau kita nak melihat dokumen yang memang dihias dengan begitu cantik, adalah surat menyurat. Sebab itu warkah daripada raja daripada seorang raja kepada seorang raja, ataupun dari sebuah negara ke sebuah negara, misalnya daripada Aceh ke King of England misalnya, itu dihasilkan dengan penuh iluminasi dan juga hiasan yang begitu indah. Kenapa? Kerana mereka pada masa itu mereka tak tahu pun, misalnya saya adalah ataupun beta adalah pemilik dan juga pemerintah bagi Kesultanan Aceh Darussalam misalnya. Mereka yang di England itu tak pernah nampak, tak pernah tahu pun apa itu Aceh. So jadi dia tak dapat nak menggambarkan hebat ke tidak. Adakah saya berurusan dengan orang yang setara ataupun orang yang berlagak setara dengan saya. So jadi bagaimana dia nak meyakinkan pihak pembaca yang dia sendiri pun tak nampak bahawa dia adalah satu kerajaan yang begitu agung, begitu hebat, dizahirkan dalam bentuk iluminasi. Sebab itulah dia menjadi artifak sejarah yang menarik pada hari ini, kerana iluminasi tersebutlah. So dari segi iluminasi sendiri, Doktor kan, setahu saya lah, adakah penulis manuskrip tu dengan penghias iluminasi ni orang yang sama ke atau orang yang berbeza? Ini biasanya lah, sebab kita sebenarnya pengetahuan kita tentang tradisi manuskrip Melayu ini, kita sebenarnya sebab tradisi manuskrip Melayu yang ada dalam tulisan Jawi yang kita ada sebenarnya tak lama, sekitar dalam 3 ke 400 tahun saja. So jadi kita semacam tidak mempunyai satu maklumat yang mencukupi, dan kebanyakan daripada sumber-sumber kita sebenarnya amat terhad. Jadi sebenarnya pengetahuan kita tentang ini pun sentiasa direkonstruksi semula. Setiap kali apabila kita berjumpa dengan manuskrip baru apa semua, kita akan menambah dan juga kita akan mungkin mengubah hipotesis dan andaian kita lah. Tetapi lazimnya lah, kalau mengikut daripada tradisi-tradisi yang ada, lazimnya yang menghias dan menulis adalah dua orang yang berbeza. Lazim. Melainkan mungkin seorang penulis itu juga adalah seorang yang kita kata yang berseni, yang mampu untuk melakukan iluminasi. Dan lazimnya iluminasi diletakkan kemudian. Kemudian. So jadi kalau kita tengok, kalau balik sebelum ini kan, jadi kita tengok jadi kenapa menariknya iluminasi, misalnya Al-Quran lah yang kita boleh tengok di manakah unsur-unsur tempatannya dalam manuskrip ini. Kita akan lihat setiap daerah, setiap rantau, setiap area, setiap kawasan itu dia akan menampilkan ciri-ciri khasnya. Misalnya ini adalah Aceh kan. Jadi misalnya kita melihat saja iluminasi ni, kita dah tahu dah ini Quran daripada Aceh. Kenapa? Kerana dia mempunyai format-format dan juga kita katakan motif-motif hiasan yang tertentu. Jadi kita boleh tengok ini di Aceh, kita pergi next, kita boleh tengok ini di Patani. Patani berbeza. Mungkin ada sedikitlah kita katakan nampak semacam mungkin kita katakan nampak macam mirip kepada Terengganu, tetapi Terengganu lebih berbeza sedikit caranya. Ini seperti mana yang ada dalam koleksi Muzium Negara, yang diiktiraf lah, yang dianggap oleh ramai pengkaji bahawa antara Quran yang terbaik lah, seni ataupun mutu iluminasi Quran terbaik Asia Tenggara adalah mushaf daripada Terengganu. Sehingga akhirnya apabila Al-Quran mula dicetak menggunakan litograf pada awal abad ke-19, mereka menjadikan model
ataupun hiasan motif Quran Terengganu itu sebagai model kerana indahnya motif. Dan kalau kita pergi next, kita akan tengok setiap tempat ini pula berbeza ya. Ini adalah Jawa Barat. Dan kalau kita tengok ini sebenarnya, kalau tak silap saya, Cirebon sebab Cirebon. Dan kalau kita tengok di sini, dia ada motifnya yang agak ketara adalah Macan Ali lah. Macan Ali yang juga menjadi lambang kepada jata kerajaan negeri Kelantan kan. Betul. Singa Ali tu. Ya. So ini adalah kerana tengok dia menzahirkan begitulah. So kalau kita tengok daripada Sulawesi pun sama juga. Semua mungkin in between itu susahlah. So jadi mungkin pandangan kita katakan ilmuwan dalam bab ni pun berbeza juga. Ada yang mungkin katakan ada satu school of thought yang tersendiri. Tetapi sehingga kini kita mempunyai, kita katakan motif-motif ini, design-design ini, tetapi masih lagi lah kita kata pengkajian itu masih berterusan. Tapi bagi saya macam manuskrip, iluminasi di manuskrip Melayu terutamanya di Quran ni sangat menarik lah, pasal memang kita boleh nampak dia guna local genius ataupun motif tempatan tu sendiri kan. Contohnya seperti yang macam Quran Terengganu ni motif gunungan kan, aku tengok doktor kan. So gunungan ni apa yang konsep yang diambil daripada India, Hindu kan, diadaptasi kepada konsep Islam tu sendirilah. So bagi saya itu satu faktor yang menarik jugalah iluminasi ni kan. So dari segi penulis, adakah kita selalunya banyak tak maklumat mengenai penulis dalam manuskrip Melayu? Okey, ini satu perkara. Okey, kalau boleh balik. Okey. Sekejap naik atas. Okey, light atas lagi. Okey, okey. Ini adalah lazimnya manuskrip akan berbentuk beginilah. Sebab tu kadang-kadang kan biasanya apabila orang ramai kan, apabila pelajar-pelajar lah biasanya, bila dia pergi tengok pameran manuskrip di muzium dan sebagainya yang dibawa yang cantik-cantik kan, wah, semuanya berbunga-bunga berminat nak mengkaji manuskrip, tapi bila pergi ke perpustakaan dan bila dirujuk, inilah yang dapat. Jadi apabila dibelik dengan baca pun tak boleh, apa pun tak boleh lah, sekali tutup balik lah. Itu yang lazimnya lah. Sebenarnya bagi saya boleh saja dibaca dan dikaji asalkan kita tahu yang saya sebutkan tadi, convention tadi itulah, cara dan kaedah penulisannya. So jadi sebenarnya karya penulisan manuskrip ini dia mengandungi banyak, macam mana yang saudara sebut tadi lah, banyak kita katakan genre-genre, banyak tema-tema. Dia bergantung sekiranya karya-karya yang berbentuk sastra, sastra yang berbentuk hiburan kan, sastra yang berbentuk yang kita katakan yang berbentuk santai, yang berbentuk pengajaran. Sebenarnya karya-karya sastra ini amat sukar untuk kita kenal ataupun kita tahu siapa pengarang asalnya. Dan juga amat sukar untuk kita tahu di mana sebenarnya karya ini sebenarnya dihasilkan. Sebagai contohlah, kalau kita katakan hikayat Sri Rama itu kan, antara hikayat yang tertua, tetapi siapa mula-mula yang mengadaptasikan hikayat Sri Rama tu dan di mana? Itu susahlah nak jawab tu. Saya rasa sampai sekarang kalau tanya pengkaji pun susah. Tetapi on the other hand, kita ada juga satu set kita katakan karya-karya yang mana berbentuk ilmiah, yang mana berteraskan kepada autoriti pengarang. Sebagai contoh karya agama, karya-karya yang berbentuk ilmiah lah, macam matematik dan sebagainya, karya-karya yang di mana fakta itu bergantung kepada autoriti pengarang, dan di situ lazimnya kita akan tahu pengarang. Dan karya-karya begini biasanya kita akan dapat pengarang. Misalnya kan kita tahu, kenapa kita tahu ada pengarang, wujudnya pengarang yang bernama Hamzah Fansuri misalnya, kerana dia ada menghasilkan kita katakan syair-syair dan juga karya-karya yang menggunakan nama Hamzah Fansuri. Begitu juga bagaimana kita tahunya tokoh di Aceh yang bernama Nuruddin Raniri misalnya, kerana karya-karyanya yang dihasilkan. Bagaimanakah kita mengetahui di Patani wujudnya misalnya Syekh Daud Fatani, disebabkan karya-karya sebeginilah. Kerana karya-karya ini bukan sahaja berbentuk kita katakan mengisi ataupun menghiburkan masyarakat, tetapi mesejnya lebih berat. Mesejnya memberikan implikasi kepada aspek perundangan, kepada aspek hukum, dan aspek peribadatan, yang mana ianya perlu ditulis dan disalin dengan penuh teliti sekali. So jadi kalau kita lihat begini kan, biasanya akan ada rubrikasi. Manuskrip Melayu lazimnya memang akan mula dengan bismillah lah. Itu memang tak dapat lari. Hikayat Hang Tuah ke apa-apa hikayat Sri Rama, ada apa sahaja tu akan diletakkan bismillah. Kenapa bismillah? Itulah conventionnya. Yang tak ada, kalau kita tengok manuskrip apa nama ni, yang Ujung Tanah tadi tu, yang itu tak ada bismillah kan, tapi bila ditulis semula, disalin semula dalam aksara Jawi, ada bismillah kat atas. Jangan anggap yang tulisan ulu tu ada bismillah, memang tak ada. Dia tak ada. So jadi yang lazimnya yang berwarna merah, rubrikasi berwarna merah itu biasanya dalam tulisan Arab. Kenapa dalam tulisan Arab? Bukan terjemahan, ada juga yang terjemahan, tapi lazimnya bukan terjemahan. Kenapa? Macam saya sebut tadi, trend. Menunjukkan bahawa dia boleh menguasai bahasa Arab dan dia menggunakan bahasa itu
tetapi juga diterjemahkan dalam bahasa Melayu supaya apa? Supaya masyarakat Melayu yang tak tahu dalam bahasa Arab boleh memahami. Okey, ini lazimnya macam inilah bila kita buka manuskrip yang macam ni, inilah lazimnya mula. Jadi macam mana kita nak tahu di mana judulnya, siapa pengarangnya, bila dihasilkan, lokasinya memang tak ada lah. Sebab bagi manuskrip bukan di depan, tapi next slide. Sebenarnya di belakang lah. Sebab tu di belakang ni, ini convention lah. Pengakhiran sesebuah karya kita mempunyai satu yang lazimnya lah yang berbentuk tiga segi ni. Dan tiga segi inilah yang kita panggil sebagai kolofon. Dan tiga segi inilah sebenarnya mengandungi apa? Lazimnya mengandungi apa yang kita panggil sebagai bibliographical information. Maklumat bibliografi sesebuah karya. Lazimnya pengarangnya siapa, lepas tu dikarang di mana. Okey, kalau kita cuba kita tengok satu contoh next. Cuba kita tengok karya inilah yang sama juga yang saya telah besarkan. Ini sebenarnya bersambung daripada halaman sebelum itu. Ini jugalah satu mungkin yang menyebabkan kita kata ni lah cultural detachment lah, historical detachment. Mungkin kita ada satu kita katakan macam kelompangan antara generasi sekarang dengan generasi dulu. Sebab Jawi yang ditulis ni kan pada abad ke 17 itu. Jadi maknanya mungkin cara ditulis itu, kaedah penulisannya dan juga style penulisannya itu mungkin berbeza. Jadi mata kita pada hari ini tak dilatih untuk membaca. Bukanlah satu rahsia sebenarnya. Dia isu pelatihan sebenarnya. Jadi mungkin apabila seorang yang membaca Jawi moden, dia tak akan susah untuk dia membaca yang ni. Sebab Jawi lama tidak ditulis dengan convention Jawi moden. Sedangkan Jawi moden itu misalnya menggunakan kaedah-kaedah tertentu, tapi Jawi lama ini walaupun tidak ada dewan bahasa misalnya, ataupun tidak ada badan yang mengawal, tapi kalau kita tengok kan manuskrip yang ditulis di Aceh, manuskrip ditulis di Patani, yang ditulis di Banjar, lebih kurang saja ejaannya. Semacam ada convention. So itu yang satu perkara yang menarik lah. Okey, jadi ini sambungannya dia kata diambil buku ini sumbernya daripada Parsi. Tengok yang bernama. Yang bernama dia tak boleh titik kan sebab dia assume dia anggap orang pada masa tu tak ada masalah untuk baca. Kena kat kita hari ni nak baca masalah. Sebab tak ada titik kan kita jam terus kan. Kita terus ini nak baca macam mana. Jadi apa judul karya ini? Yang bernama Raudatul Akhbar. Nampak ra tu kat atas dia bubuh. Itu pelik ke tu. Dia tak bubuh kat bawah, kita belajar ra kita kat bawah kan. Dia bubuh dekat atas, dia buat macam tu. So nama judul karya ini Raudatul Akhbar. Dengan tolong Tuhan Malikul Wahab. Bila dihasilkan? Pada hari Arba', hari Rabu lah. 8 hari bulan Rejab pada Hijrah 1079 tahun. Okey, kita dapat tahu dah tarikh, nampak tak? So dalam kolofon ini kita tahu. Okey, sebenarnya pengarang karya ini tak disebutkan di sini. Sebenarnya pengarangnya adalah Syekh Abdul Rauf Fansuri. Syekh Abdul Rauf Singkil ataupun Fansuri daripada Aceh lah. Salah seorang daripada kita katakan pengarang dan juga ulama' dan tokoh yang masyhur lah. Okey, kenapa dihasilkan karya ini? Kerana menjunjungkan titah hadrat Tuan kami dan yang mengampukan segala pekerjaan kami, iaitu Tuan kami Paduka Seri Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah Berdaulat Zilluwah fil Alam. So jadi maknanya karya ini dihasilkan dengan permintaan ataupun di bawah naungan daripada Sultanah Safiyatuddin Shah, iaitu salah seorang daripada Sultanah Aceh. Kita tengok selepas daripada zaman kegemilangan Aceh, Iskandar Muda, Iskandar Sani, kemudian kita ada zaman pemerintahan, era pemerintahan ratu. So jadi kalau tanya pernahkah ada woman power di alam Melayu? Ada sebenarnya di Aceh. Telah ada 3-4 orang, ya, saya tak silap saya 4 orang, 3 atau 4 orang, maknanya sultanah Aceh yang mana memerintah empire tu. So jadi sultanah ini yang menaungi Syekh Abdul Rauf yang juga merupakan kita katakan sebagai dia panggil sebagai mufti dan juga syekh kepada ulama lah, Syekhul Islam yang ada di istana menghasilkan karya ini. Dikekalkan Allah Subhanahu Wa Taala jua kiranya cahaya matahari kerajaannya menerang segala tepi alam, maknanya penjuru alam lah. Serta berkekalan daulatnya dan adilnya selama ada lagi peredaran siang dan malam dan hari dan awam. Silap tu sebenarnya malam lah, dan hari dan malam. Dengan berkat yang dititahkan. Ini pun kadang-kadang kesilapan ni sebab penyalin kan, macam kita salin. Kadang-kadang dia salin dia pun tak apa faham, dia silap ataupun dia mengantuk, dia silap salin juga. Itu biasa. Dengan berkat yang dititahkan kepada segala makhluknya dengan menyatakan yang terlebih daripada segala kitabnya, iaitu Quran, dan yang ditentukan ia dengan yang terlebih baik daripada segala firmannya. Maknanya dia nak puji Rasul lah tu, iaitu rahmat Allah dan salamnya atasnya dan yang terlebih baik daripada segala keluarganya. Macam panjang pula lah kan, macam kita kat sini kan. Itu conventionnya lah. Dan segala sahabatnya, amin. Baru selesai tamam.
Okey, ni dia campur Arab pula. Tu saya kata elemen trendy tadi tu. Dia kata tamal kitab. Selesailah kitab ini. Bila? Fi yaumil khamis. Hari Khamis waktu duha. Dia bagi tahu bila selesai. Duha. Wa sab'a wa 20 min syahri Rabiul Awal. 27 Rabiul Awal sanah 90 ba'dal alf minal hijrah. Maknanya tahun 1090. Maksudnya kita ada dua tarikh tadi kan? Kita ada satu tarikh 1079 dan kita ada 1090. Maksudnya apa? Mana satu tarikhnya? Yang tu tahun apa? Hijrah kan? Ini berhijrah, dua-dua hijrah. Kita tak ada Masihi. Manuskrip Melayu lazimnya sebab tradisi Islam jarang menggunakan, sehinggalah abad ke-19 dah pertengahan, itu pun pengaruh baru Eropah lah. Itu pun kalau disalin dengan perintah daripada Belanda atau Inggeris, barulah ada tahun Masihi. Kalau tidak memang tahun hijrah. So jadi mana satu tarikh tu? Satu tu 1079, satu lagi 1090. Tu pening juga kan. Sebenarnya tahun 1079 maknanya itu adalah tarikh asal karya itu dikarang. Okey. Tetapi 1090 adalah tarikh naskah ini disalin daripada asal. Okey. So jadi menunjukkan bahawa kepada kita ini bukan adalah naskah asal karya itu. Ini adalah salinan kepada naskah yang mungkin dihasilkan oleh pengarang. So dari segi kolofon ni sendiri, Doktor, dari segi mengikut convention lah. So adakah memang manuskrip yang dekat Arab, yang masih Islam di Arab pun menggunakan bentuk kolofon yang sama? Sama, hampir. Ya, ini memang biasanya, biasanya kita belajar, kita terapkan daripada daripada tradisi keilmuan Islam. Sebab kalau kita tengok pada tradisi Hindu India tadi tu kan, tak ada kolofon. Kalau ada kolofon pun dalam bentuk yang berbeza. Inilah saya kata yang antara kita katakan ciri-ciri khas, tapi ciri-ciri khas yang berbeza. Satu perkara yang menarik dalam kolofon, biasanya manuskrip Melayu akan menyebutkan masa dan juga tarikh bila. Kerana bagi orang Melayu tu kan, masa tu mempunyai satu kepentingan signifikan yang tersendiri. Dia cakap waktu duha, mungkin waktu bertuah kan, ataupun waktu sekian-sekian yang dihasilkan. Tapi biasanya manuskrip Arab tak ada perincian waktu, masa, tak ada. Dia biasanya manuskrip Arab dia sampai kepada tarikh sekian-sekian dah sudah. Kadang-kadang di sini disebutkan juga di rumah siapa, di mana. Jadi sebenarnya kita banyak yang kita boleh dapat daripada mana? Daripada kolofon. Kolofon tu lah sebenarnya. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada alat tulis lah. Alat tulis mengenai manuskrip ni. So apakah jenis alat tulis yang digunakan untuk menulis manuskrip Melayu ni? Yang ni biasanya kita tak ada kan. Hari ni kita pen, ada kilometriko kan. Sebatang pen menulis beribu-ribu kilometer kan. Tak ada lah. Kita tak ada Swan Stabilo, tak ada kan. So jadi pada masa dulu kalau nak menulis, macam mana nak menulis? Inilah yang lazim digunakan di alam Melayu, dua sajalah. Satunya yang dipanggil sebagai kalam resam. Resam ni adalah paku pakis lah. Dia ambil pada batang paku pakis itu, diraut kan, diraut. Dan juga nanti celup dengan dakwat dan ditulis. Cumanya kalam resam sampai sekarang masih digunakan kalam resam, biasanya oleh ni lah kaligrafer kan, khatat kan, apabila menghasilkan khat, biasanya untuk menghasilkan penulisan khat dia akan menggunakan kalam resam. Kerana bahannya bagus, matanya lembut dan boleh fleksibel lah dari segi menulis. Ini yang lazim digunakan. Jadi sebenarnya orang dulu sebenarnya mempunyai 1001 alasan untuk tidak menulis. Sebab nak menulis pun susah kan. Kertas biasa kena buat, sama ada daluang. Kalau di sini tak ada daluang, nak buat macam mana? Kertas beli pada mana? Beli pada Eropah. Kertas Eropah mahal. Jadi dah beli kertas tu, nak buat macam mana? Kertas tak datang dalam bentuk begini. Kertas datang dalam bentuk saiz yang besar. Jadi perlu dihasilkan dulu dalam bentuk buku ataupun kuras lah yang disebut untuk menulis. So jadi banyaklah. Kemudian kalau kita bawa, kemudian kalau kita dah di ini bila dah dihasilkan helaian tu dah hasil lah, macam mana nak menulis pula? Cuba naik atas sikit. Sorry lah, naik turun nak tunjuk kan. Naik sikit. Kalau kita tengok, walaupun tak ada garis, mana ada garis kan, buku kita hari ni semua ada bergaris. Tulisan ni tak ada bergaris pun, tapi cantik je tulisan dia, lain sama je. Weh, magic ke, hebat ke? Sedangkan zaman tu meja pun susah nak ada meja macam ni kan. Nak menulis pakai pen tadi tu susah nak menulis tu. Tapi macam mana dia boleh menulis dengan cantik? Ada rahsianya. Kita turun bawah, kita tengok rahsianya. Turun. Okey, ini rahsianya, nampak tak kesan ni? Nampak tak kesan ni? Maksudnya orang Melayu menggunakan satu alat yang dipanggil sebagai mastar, iaitu sejenis pembaris. Pembaris ni macam-macam lah model. Antara yang modelnya ni boleh, cuma saya tak jumpa lagi replika mastar Melayu. Yang Arab ada, tapi yang Melayu saya tak jumpa. Kalau ada tu saya rasa satu yang cukup menarik lah. Tapi formatnya senang.
kita ambil selembar kita ambilkan sekeping kayu ataupun cardboard yang tebal, kemudian akan diregangkan, kita panggilkan tali di atas tu ataupun macam tali tangsi dan sebagainya, diregangkan atas tu. Jadi apa yang nak buat sebelum menulis, dia akan ambil kertas ni dan dia akan gosok-gosok ataupun ditekankan dulu, ditekapkan. So jadi hasil daripada tekapan itu akan menghasilkan garis ni. Jadi apabila orang nak menulis, dia salin je lah. Salin je lah, dah ada dia punya garis. Yang ni kenapa tekapannya sampai ni? Ni mungkin dia tekap terlalu lama. Ataupun dia tekap, dia terlupa terus ke? Lepas tahun dia datang balik tengok tak hilang sampai sekarang. Tapi baguslah bagi kita, sebab bagi kita yang mengkaji ni, maknanya betul lah orang Melayu ada menggunakan mastar. Kalau tak ada tekapan ini, kalau hilang tekapan tu, macam manalah kita nak tahu apa kaedah? Dah ada lagi lah kaedah-kaedah lain. Jadi ni atas sikit. Jadi yang itu digunakan untuk menulis kan. Dan satu lagi juga yang biasa digunakan adalah dipanggil sebagai duri kabung, pokok kabung kan. Pokok kabung ataupun pokok ijuk tu, dia ada duri dia. Ataupun lidi kabung orang panggil. Jadi lidi itu biasanya diraut-raut, boleh juga dilekatkan dengan buluh dan sebagainya untuk ditulis. Cumanya lidi kabung ni keras. Kalau tak berhati-hati menulis, kertas akan koyak. Jadi nak menulis, okey, sekarang pen dah ada, dah raut pennya, kertasnya dah lipat. Sekarang ni dakwat juga kena buat sendiri. Jadi susah lah. Bukan ada MPH, tak ada MPH. Tak ada popular nak beli, tak ada. Jadi sebab tu saya kata, apabila kalau kita memahami latar belakang dan juga suasana bagaimana dihasilkan manuskrip Melayu, jadi bila kita turun, jadi sekiranya dihasilkan macam ni, mungkin pada masa sekarang orang tengok, alah biasa je. Dengan komputer Photoshop saya boleh menghasilkan lebih tinggi daripadanya. Tetapi karya yang kita apa yang kita hasilkan dengan Photoshop, kita nak jual RM10 pun belum tentu orang nak beli. Tetapi kalau kita faham dalam suasana itu, dia dapat menghasilkan satu karya seni yang begitu halus dan tinggi mutunya, menggunakan bahan-bahan semula jadi. Dan di sinilah letaknya manuskrip terutamanya yang beriluminasi ini sebagai kita katakan work of art lah, karya seni. Macam ni kan, macam mana dia nak hasilkan warna merah? Kalau kita kata kita nakkan warna hitam, mungkin senang, kita boleh menggunakan karbon kan, kita gunakan karbon menghasilkan dakwat. Tetapi bagaimana nak menghasilkan warna merah tapi merahnya itu tak pudar? Sebab mungkin kita boleh mencampurkan warna, tapi selepas beberapa ketika dia akan pudar, dia akan hilang warnanya. So jadi biasanya dia akan digunakan daripada pokok sepang untuk menghasilkan warna merah. Sama juga kalau untuk kuning boleh dihasilkan gunakan daripada kunyit. Kalau untuk warna ungu ke biru-biruan boleh digunakan bunga telang misalnya. So inilah yang kita katakan kebijaksanaan tempatan yang digunakan. Jadi kalau kita faham benar-benar itu yang berlaku sebenarnya, sebab tu kita tidak heranlah maknanya setiap manuskrip ini nilainya sekarang amat tinggi. Dan dia sewajarnya diletakkan di muzium ataupun di perpustakaan, dan bukanlah maknanya sewenang-wenangnya buka, siapa nak tengok pun boleh saja. Kerana dia adalah lebih daripada artifak sejarah, tapi dia sebenarnya melambangkan akal budi masyarakat Melayu itu sendiri. Menarik. Dan saya tak silap saya, bahagian manuskrip Akuan Terengganu ni ada penggunaan perada emas juga. Ya, memang sebenarnya istilah saya tak pergi detail lah. Illumination sebenarnya adalah hiasan menggunakan emas. Tapi sekarang ni mana-mana hiasan yang ni kita lazimnya kita panggil iluminasi. Tapi biasanya istilah, sebab illumination tu istilahnya datang daripada tradisi manuskrip Eropah. Dan mereka apabila melakukan iluminasi mesti menggunakan emas. So jadi memang adalah, sebab itu yang kita panggilkan yang tahap paling tinggi lah. Menggunakan emas menunjukkan bahawa pemerintah itu atau pemilik itu ataupun patron kepada manuskrip penaung tu seorang yang berkuasa, mempunyai wang, mempunyai kedudukan. Itu status dia. Status simbol. Sebab tak ada Mercedes, tak ada zaman tu kan. BMW tak ada. So jadi di manakah kekayaan dia? Inilah dia kekayaan melalui karya-karya ni lah. So saya rasa sudah agak lama jugalah kita berbicara mengenai manuskrip Melayu ni. So saya ada soalan ke daripada penonton? Tak ada lagi lah. Tapi saya ada satu soalan lah doktor. Pasal sekarang ni kalau mengikut definisi manuskrip Melayu tu, adakah ia patut diperluaskan atau tidak? Pasal dia hanya pasal kita macam doktor mention tadi ada rencong dan juga kerinci apa semua. Adakah manuskrip tersebut boleh kita patut tukar definisi itu supaya manuskrip-manuskrip yang lain ni dimasukkan dalam kategori manuskrip Melayu bagi ikut dasar manuskrip Melayu Pustakaan Negara itulah? Saya rasa nak skop kepada definisi ni dia bukan kerja satu orang, dan seperti mana yang dibuat ni pun dia adalah hasil
perbincangan pakar-pakar dan pelbagai pihak-pihak yang berkenaan lah. Banyak kali sebenarnya Dewan Bahasa ada buat, maknanya Perpustakaan Negara, dan sebenarnya pertimbangan untuk sama ada nak masukkan ataupun tidak itu, dia bukan semudah itu sebenarnya, tapi dia sepatutnya melambangkan apa yang ada pada masyarakat tu. Dan saya rasa konsepsi itu juga sekarang ni agak, yalah, saya pun tak nak masukkan isu yang lain, tetapi dia mungkin akan menimbulkan banyak persoalan dan pertikaian. So jadi saya rasa sekadar takrifan yang ada itu, tetapi saya rasa lazimnya menggunakan tulisan Jawi, tetapi dalam bahasa Melayu. Kita lihat bahasa Melayu bukan saja digunakan di Semenanjung Tanah Melayu, tapi juga digunakan di Aceh, juga digunakan di Banjar, di Kalimantan, juga digunakan di pelbagai tempat yang lain, di Sumatera dan sebagainya. So jadi atas dasar itulah kita menganggap ini sebagai manuskrip Melayu. Tetapi sekiranya tulisan menggunakan Jawi ataupun dipanggil pegon kan dalam bahasa, tapi menggunakan bahasa Jawa, itu lazimnya kita tidak menganggapnya sebagai manuskrip Melayu. Kerana dia tidak melambangkan budaya dan juga adat masyarakat Melayu, kerana dia adalah identiti bagi masyarakat yang tersendiri, mempunyai sejarahnya yang tersendiri dan juga manifestasinya yang tersendiri yang mungkin berbeza. Jadi saya rasa setakat yang ada tu saya rasa memadai, dan mungkin sekiranya ada, kita katakan, perbincangan penghalusan yang lebih lanjut lagi, itu perlu mempunyai kita katakan justifikasi yang kukuh lah. Sebab manuskrip ni berkait dengan budaya, dia berkait dengan identiti. So jadi apabila kita nak mengubah sesuatu ni, itulah kita katakan impact, ripple effect tu kan. Kita kena parti tengoklah benda tu. Okey, baiklah. Okey, dari segi saya rasa itu sajalah masa yang kita ada setakat ini. So ada apa-apa pesanan terakhir, Profesor? Boleh tengok last kali tu. Jadi sebabkan kita dah tahu kan inilah keadaan manuskrip. Jadi sebenarnya ini antara kandungan kita tak payah pergi. Okey, kita tengok. Jadi sebab itulah manuskrip sebenarnya dipelihara ataupun dilindungi di Malaysia di bawah akta. So jadi maknanya kita tak boleh sesuka hati merosakkan, menjual. Dan banyak juga akibat kita katakan mungkin tak perasan ataupun tak sedar bernilainya manuskrip ni kan. Jadi ramai juga dululah, jadi maknanya ni bukan di Malaysia, di tempat lain, tapi manuskrip Melayu. Jadi di mana dianggapkan mungkin generasi muda melihat barang-barang buruk lah, biasanya dia katakan barang-barang buruk ini sebagai barang buruk ataupun sampah yang sama ada dibakar ataupun dibuang ataupun dijual untuk dikitar semula. Tapi sebenarnya itulah maksudnya saya rasa pesanan terakhir saya, sekiranya lah selepas ini kalau balik di kampung, dari mana-mana, di rumah, kalau ada karya-karya yang berbentuk tulisan Jawi yang lama begini, jangan terus-terus buang lah. Kalau ragu-ragu boleh pergi mungkin ke pihak muzium ataupun perpustakaan dan pihak-pihak yang berkenaan yang berdekatan, boleh tanya dulu, boleh mendapatkan kepastian dulu adakah ini bernilai ataupun tak bernilai, supaya kita takutkan, kita katakan, korpus kebudayaan, keilmuan kita ini yang dia hilang bukan atas dasar peperangan, atas dasar apa, tapi atas dasar kita katakan sebab-sebab yang beginilah. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Saya mengucap sebelum saya akhiri program kita pada hari ini, kepada penonton live FB Muzium Negara, sekiranya terdapat apa-apa persoalan, bolehlah email kepada saya sendiri. Email saya iaitu azam@jmm.gov.my. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Profesor Dr. Mustaqim kerana sudi meluangkan masa pada hari ini bagi mengkongsi ilmu mengenai manuskrip Melayu. Semoga segala perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton live FB Muzium Negara. Dan marilah sama-sama kita menghargai, memartabatkan dan melestarikan manuskrip Melayu dan ilmunya. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua penonton FB Live Muzium Negara yang bagi berwarga Islam, agama Islam. Dan juga jangan lupa untuk nantikan program kami di Muzium Negara, dan juga jangan lupa untuk hashtag Muzium Negara. Okey, dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.